Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. InsyaAllah hari ini Abi nak ajak kamu semua untuk mengulang kaji pelajaran sains. Pelajaran apa? Pelajaran subjek sains tahap 1, InsyaAllah. Jadi pada hari ini Abi ingin mengajak kamu semua untuk buat sedikit ulang kaji tentang topik yang paling asas sains, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Ya, cuba kamu lihat di sekeliling kamu, kiri, kanan, atas dan bawah. Kamu lihat, apakah benda yang hidup dan apakah benda yang bukan hidup? Cuba lihat sekeliling kamu sebentar. Apa dia? Apa yang ada kat sana? Apa yang ada kat sana? Sebab sebentar saja lagi Abi akan persoalkan semula perkara-perkara ini kepada kamu, supaya kamu boleh membezakan sama ada benda hidup ataupun benda yang bukan hidup. InsyaAllah. Baiklah semua pelajar, hari ini objektif utama kita Abi akan bahagikan kepada dua objektif penting. Yang pertama, pelajar akan dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Dan yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Nampak dua objektif tersebut? Maksudnya di akhir pembelajaran nanti Abi mengharapkan dua perkara ini kamu akan dapat serta-merta, insya-Allah. Jadi untuk kita pergi dengan lebih jauh, Abi sajikan kamu dengan satu suasana ataupun satu pemandangan di taman permainan. Kamu lihat dan kamu perhatikan apakah yang terdapat di taman permainan tersebut. Mari. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know. Dah lihat gambaran tadi di taman permainan, betul? Kurang lebih terdapat lebih daripada 10 benda hidup dan benda bukan hidup. Seperti apa yang ada kat taman permainan ni, ada budak lelaki, ada budak perempuan, belon, pilih paip, anjing, bola, rama-rama, burung, bunga, gelongso, buayan, lebah dan juga pepatung. Jadi, Abi nak berikan kamu satu tugasan awal untuk kamu membezakan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, Abi nak tahu sama ada kamu dapat bezakan tak benda hidup dengan benda bukan hidup. Jadi, berdasarkan gambaran tadi ataupun suasana di taman permainan tadi, Abi nak kamu keluarkan apakah benda hidup dan apakah benda bukan hidup. Jom Abi bagi masa kamu untuk siapkan tugasan ini dalam masa 1 minit saja. Yeay! They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Alhamdulillah, 1 minit telah pun selesai. Abi tengok semua dah ada jawapannya sendiri. Senang betul? Ya, sangat mudah. Cuma hanya untuk bezakan benda hidup dan juga benda bukan hidup. Oleh itu mari kita cek jawapan anda masing-masing. Kita pergi kepada benda yang hidup terlebih dahulu. Ada apa ya anak-anak yang pertama? Ya, budak lelaki, nampak tu? Ya, budak perempuan, anjing, pepatung, rama-rama, burung. Lagi apa lagi? Bunga, lebah. Ada lagi tak? Dah habis? Okey, seterusnya benda yang bukan hidup apa pula?
bola, pandai. Belon, pilih paip, gelongso, dan juga buayan, pandai. Alhamdulillah. Abi percaya dan yakin semua anak-anak Abi ni dapat jawab dengan tepat dan betul. Jadi Abi bagi markah 10 markah untuk semua pelajar yang ada dekat sana. Yeay. Tahniah dan syabas kepada semua kerana dapat membezakan benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi, objektif yang pertama telah tercapai, iaitu pelajar dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh tentang ciri-ciri benda bukan hidup ataupun benda hidup, kita perlu lihat. Kita lihat sebentar apakah yang terdapat pada benda hidup. Okey, untuk makluman pelajar sekian, benda hidup terbahagi kepada 3, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Ketiga-tiga ini merupakan benda hidup seperti yang terdapat dalam gambar aja tadi. Kita ada manusia, budak lelaki dan budak perempuan. Kita ada haiwan seperti burung, rama-rama, lebah. Kita ada tumbuh-tumbuhan iaitu bunga, pokok dan sebagainya. Jadi itu adalah 3 perkara tentang benda hidup yang kita kena tahu terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih jauh tentang ciri-ciri benda hidup ini. Baiklah, mari kita lihat pula apa ciri-ciri benda hidup. Mari. Baiklah anak-anak sekalian, kita pergi kepada objektif yang kedua berkaitan untuk mengenal pasti ciri-ciri benda hidup. Okey, di dalam buku untuk mengenal pasti ciri-ciri benda hidup ni ada 5 sahaja. Yang pertama ataupun ciri yang pertama ialah benda hidup itu mestilah bernafas. Ciri yang kedua, benda hidup mestilah memerlukan air dan makanan. Ciri yang ketiga ialah benda hidup membesar. Ciri yang keempat, benda hidup itu bergerak. Dan ciri yang kelima, benda hidup itu mestilah membiak. Jadi kelima-lima ciri inilah yang menentukan sama ada benda itu kategori benda hidup ataupun benda bukan hidup. Kita ambil satu contoh dalam tugasan kita tadi, tugasan yang pertama tadi yang anda dapat betul semua tadi tu. Ya, kita ambil satu contoh budak lelaki. Okey, kenapa kita letakkan budak lelaki itu sebagai kategori benda hidup? Kerana budak lelaki tersebut menepati kelima-lima ciri benda hidup. Yang pertama, budak lelaki itu bernafas. Yang kedua, budak lelaki itu memerlukan air dan makanan untuk hidup. Yang ketiga, budak lelaki itu bergerak. Bergerak menggunakan kaki. Ciri yang keempat, budak lelaki itu ialah membesar dari budak kecil sehingga menjadi tahap dewasa. Dan yang terakhir ialah membiak. Membiak ialah cara benda hidup untuk menambahkan bilangannya. Jadi, budak lelaki tersebut kita telah kategorikannya sebagai benda hidup kerana ia telah memenuhi kelima-lima ciri benda hidup. Baiklah anak-anak sekalian, sudah jelas lagi bersuluh bahawasanya semua benda hidup mestilah mempunyai kelima-lima ciri tersebut. Dan Habib harapkan kamu mesti ingat kelima-lima ciri tersebut. Habib ulang sekali lagi, yang pertama ialah bernafas. Yang kedua memerlukan air dan makanan. Yang ketiga membesar. Yang keempat berjalan ataupun bergerak, sepatutnya bergerak. Dan yang kelima ialah membiak. Ya. Selepas kita telah mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup serta ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup, kita lihat pula kepada keperluan asas benda hidup. Kerana apa? Benda hidup ni memerlukan keperluan asas ini untuk terus hidup. Seperti yang kita belajar tadi ataupun yang Abi kongsikan tadi, untuk benda hidup kita ada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Untuk manusia dan haiwan terdapat 4 keperluan asas mereka. Yang pertama ialah udara untuk bernafas. Yang kedua ialah air. Yang ketiga makanan. Dan yang keempat ialah tempat perlindungan daripada bahaya dan malapetaka. Manakala untuk tumbuhan hanya memerlukan 3 sahaja keperluan asas, iaitu yang pertama ialah udara,
yang kedua air, dan juga yang ketiga ialah cahaya matahari. Ketiga-tiga elemen ini penting untuk proses fotosintesis, iaitu proses untuk tumbuhan membuat makanan. Jadi sudah jelas lagi bersuluh bahawasanya benda hidup memerlukan keperluan asas ini untuk terus hidup. Baiklah, sekadar untuk kesimpulan kita bersama, Abi akan berikan satu kuis ataupun uji minda sama ada kamu dapat menguasai topik pada hari ini dengan jayanya ataupun tidak. Mari kita saksikan uji minda. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Kita sudah sampai ke penghujung topik kita pada hari ini. Baiklah, secara kesimpulan, macam aku bagi tahu awal tadi, terdapat dua objektif penting yang kamu kena kuasai. Yang pertama ialah kamu perlu mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Dan yang kedua, kamu kena mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Abi kira kedua-dua objektif ini telah tercapai dengan terjawabnya segala persoalan dan juga ujian yang Abi berikan sebentar tadi. Baiklah, untuk mengukuhkan lagi pengukuhan kamu terhadap topik ini, Abi akan berikan kamu latih tubi berkaitan topik ini sebentar saja lagi untuk kamu berulang kaji lagi dan lagi untuk memantapkan kemahiran pengukuhan kamu tentang topik pada hari ini, iaitu topik benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi Abi harapkan insya-Allah dengan penguasaan topik pada hari ini, ia membuatkan kamu lebih bersemangat untuk belajar topik-topik yang berikutnya, di mana topik-topik yang berikutnya lah topik yang lebih mencabar dan lebih sukar. InsyaAllah. Akhir kalam daripada Abi, apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, apa yang kurang itu datangnya dari kelemahan daripada diri Abi sendiri. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. They say, oh my God, I see the way you